Bismillahirrahmanirrahim. Negaraku, negaraku, ku berikan sepenuhnya, ku berikan sepenuhnya ini. Negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan UMNO 75 tahun buat seluruh pimpinan, generasi muda, anak bangsa yang tercinta. Hadirin yang dihormati, saya mulakan pidato ini dengan petikan bait indah lirik lagu Negaraku yang dinyanyikan oleh Faizal Tahir dan rakan-rakannya. Dan saya percaya ramai yang sudah dengar versi penuh lagu ini, sama ada di corong radio, kaca televisyen maupun aplikasi sosial di alam maya. Apa yang saya ingin sampaikan adalah betapa sekumpulan anak seni muda ini, walaupun hanya melalui muzik dan lagu, cukup buat kita tersenyum bangga. Kerana biar siapapun kita, apa juga pekerjaan kita, tua atau muda, kecil atau besar, apa yang kita lakukan, seandainya untuk bangsa dan negara umumnya, untuk parti kesayangan kita khususnya, adalah tinggi nilainya. Kerana setiap jiwa yang ada di sini wajib percaya perjuangan UMNO membawa kesejahteraan kepada rakyat dan negara. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya mulakan dengan mengimbau sejarah. Sejarah UMNO ini, saudara-saudari, sangat hebat martabatnya. Hebatnya UMNO sering diuji dan sering melepasi secara terpuji. Sejak dari penubuhannya tanggal 11 Mei 1946 di Johor Bahru, Allahyarham Datuk An Jaafar mengetuai Kongres Melayu Semalaya yang berjaya melenyapkan Malayan Union. Namun sayang seribu kali sayang, ujian pertama kita apabila beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan UMNO 5 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1951. Terus diuji demi ujian dalam proses menuntut kemerdekaan, sehinggalah pengisytiharan kemerdekaan pada pagi 31 Ogos 1957. Ribuan jiwa tersentuh apabila bendera Union Jack diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu di Padang Kelab Selangor atau kini dikenali sebagai Dataran Merdeka. Bangsaku, kejayaan menubuhkan MARA pada tahun 1966 bagi memperkasakan ekonomi Bumiputra. Ujian peristiwa 13 Mei 1969 membawa kepada pemecatan Dr. Mahathir Mohamad dari UMNO. Lahirnya tabung haji pada 1969, tertubuhnya Petronas pada 1974 mengukuhkan ekonomi negara. Kembalinya Gatri kepada pengurusan milik negara pada tahun 1981. Peristiwa Mamali 1985. UMNO telah diharamkan pada tahun 1988. Pemecatan Anwar Ibrahim pada tahun 1998 dan keluarnya Tun Mahathir sekali lagi pada 29 Februari 2016 telah mewarnai lanskap politik sehinggalah ke hari ini. Liku-liku dan pahit getir berbagai peristiwa yang telah menjadi sejarah perjuangan UMNO ini sebenarnya adalah nadi kekuatan kita, kerana kita yang sentiasa percaya dengan keampuhan UMNO dulu, kini dan selamanya. Hadirin sekalian, saya ingin memetik kata-kata Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki,
Ketua Pergerakan Pemuda UMNO yang saya sangat segani dan hormati. Beliau pernah berkata, jika kerajaan Umayyah mengalami kejatuhan di Damsyik, maka DNA dan wajah Umayyah itu bangkit kembali dan membentuk kerajaan yang lebih kuat dan hebat di Andalus. Begitu juga kita UMNO, parti terbesar orang Melayu ini perlu membina kembali kekuatan jati dirinya untuk tampil lebih bertenaga dan diterima oleh rakyat. Kekuatan kepada UMNO ni, saudara-saudari sekalian, adalah akar umbinya yang sangat setia. Biarpun pemimpinnya silih berganti, namun cawangan dan bahagiannya perlu terus teguh dan bangkit. Pastinya falsafah perjuangan UMNO tidak pernah berubah. UMNO konsisten dan bertekad untuk mempertahankan Islam, hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, dan institusi Raja-Raja Melayu. Setiap warga perlu berusaha untuk membina generasi dan menyemai kembali idealisme jati diri parti serta menyuntik nilai integriti dalam kalangan ahli dan pemimpin sebagai prasyarat utama yang perlu dicapai oleh UMNO supaya terus diterima sebagai wadah orang Melayu dan pembela rakyat. Ini perkara yang harus dipertahankan sehingga hujung nyawa dalam mengangkat kembali perjuangan UMNO sehingga kini. Justru hadirin, dalam merungkai perjuangan UMNO yang sememangnya membawa kepada kesejahteraan rakyat dan negara, izinkan saya meneruskan pidato dengan menghujah 3 indikator yang utama sebagai nilai tambah dalam ucapan awalan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Pertama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin, setiap perkara yang berlaku ada titik mulanya. Ada sejarah yang tersendiri yang perlu kita sejari dan kita fahami. Begitu juga kita, betapa untuk membentuk sebuah negara yang makmur dan berjaya, perjalanannya juga bermula dengan sejarah. Sejarah untuk menentang penjajah, sejarah yang berselang keringat dan air mata darah, sejarah menghunus keris, mengangkat senapang, sejarah nenek moyang kita berjuang untuk terus hidup di zaman perang. Sehinggalah senapang disimpan rapi dan mata pena mula menggerakkan tari. Syekh Abdullah Fahim, Syekh Tahir Jalaluddin, Zakbar, Abdul Rahim Kajai, Ishak Haji Muhammad dan pejuang-pejuang seangkatannya berpelurukan tinta cuba menerobos setiap minda rakyat jelata. Rakyat diseru untuk bersiap siaga dengan semangat nasionalisme untuk kita terus bersama-sama mendesak penjajah keluar dari tanah bertuah. Akhirnya 1957 tanah Melayu merdeka. Kita diajar untuk terus bermimpi dan bervisi. Kita atur setiap langkah menempuh liku rimba hidup bernegara. Biarpun berpisah dengan Singapura, tanah Melayu, Sabah, Sarawak bersatu membantu Malaysia. Dan sejak itu kita mula berkongsi khazanah pusaka tanah ini secara bersama. Segenap dasar dan polisi direncana demi kemaslahatan hidup segenap jelata. Kita telah diseru untuk bersama-sama berganding bahu dalam mewujudkan komuniti bangsa Melayu yang bukan sekadar bangsa biasa-biasa, tetapi bangsa yang mampu membina budaya tinggi menjelang kemajuan yang akan datang. Semua ini lahir dari kekuatan pimpinan UMNO terdahulu dan adalah tidak mustahil untuk kita capai dan rampas kembali tanah air yang kita sayangi. Kedua, hadirin, dahulu tanah Melayu pernah
disogok dan dimomok dengan propaganda. Kamu belum bersedia untuk berkerajaan sendiri. Kamu tidak mampu. Kamu belum mampu. Kamu masih perlukan kami. Tetapi berkat kesabaran kita berusaha, walaupun segenap petualang dan penjajah cuba menghalang dan melengah, kita bangun membentuk muafakat, berpimpin tangan menggenggam erat. Negara ini negara berdaulat. Bermula dengan pimpinan Tuanku Abdul Rahman, pelbagai modus operandi kita laksanakan demi membentuk ekonomi yang mapan. Kita hapuskan dasar pecah dan perintah amalan penjajah. Kita hasilkan pula dasar pembangunan ekonomi yang tersendiri mengikut acuan yang dikehendaki. Kita giat memacu ekonomi rakyat tanpa sedetik pun mengabaikan keharmonian sesama kaum atau menganaktirikan mana-mana wilayah, baik Semenanjung, Sabah ataupun Sarawak. Pemimpin UMNO terdahulu percaya bahawa kita perlu bersedia dalam pecutan terakhir ke arah impian bergelar negara maju. Kenyataan ini tidak boleh dan tidak membawa makna bahawa kita sudah berada di landasan yang betul, di kedudukan yang betul, dan dengan kelajuan dan momentum yang betul. Di arena antara bangsa pula misalnya, kita sudah merintis pelbagai jalan dan denai, merentasi lurah dan samudra demi meneroka pasaran perniagaan dan pelaburan yang lebih besar. Komuniti Ekonomi ASEAN dan kerjasama ekonomi komprehensif serantau. Kedua-dua kerjasama ini memberi Malaysia akses pasaran pada kira-kira 3 bilion populasi dunia. Semua ini membuktikan bahawa semasa pemerintahan UMNO, kita tidak pernah mengabaikan ekonomi rakyat dan negara, baik di peringkat serantau maupun antarabangsa. Mengapa perkara ini tidak lagi kita dengar? Kerana saya yakin tak ada yang mampu untuk mencapainya selain UMNO sebagai pemerintah negara. Ketiga, bulan air kerana pembetung, bulan manusia kerana muafakat. Hadirin, sedari awal manusia dicipta sehingga kini, kita telah diajar betapa ajaib dan keramatnya tangkal perpaduan. Simfoni perpaduan yang dialunkan oleh Mohandas Karamchand Gandhi, Muhammad Ali Jinnah dan Jawaharlal Nehru menyeru Muslim dan Hindu di India bersatu. Tidak kurang impak perjuangan Martin Luther King Jr. apabila apartheid disanggah, keadilan sosial diangkat megah. Bahkan sejarah hijrah manusia paling agung Muhammad bin Abdullah juga disulami sabda perpaduan menuntut muhajirin dan ansar mencipta permuafakatan. Di Malaysia, cerita penjajahan dan kemerdekaan juga serupa. 1511, tanah pusaka kita dijajah. Hak pentadbiran bumi sendiri disanggah. Rakyat hidup berpecah belah. Tiada perpaduan, gelap masa hadapan. Namun tuan-tuan, derita sengsara tangis air mata ini tidak lama. Dengan perpaduan, kita laungkan gemak merdeka. Dengan perpaduan, kita tanamkan rasa cinta pada negara. Dengan perpaduan, rakyat yang dahulunya di kampung di hulu, berkampung di hulu, membumi di darat, kita angkat menjadi bangsa bermartabat. Perjuangan UMNO kita semat jadi azimat buat semua, demi mendidik dan mengasuh sekalian rakyat jelata untuk perpaduan dan bersatu dengan ikhlas hati nurani, bukan sekadar mengalah dan reda atas nama toleransi. Dan sedar atau tidak sedar, seruan perpaduan yang dilaungkan sekian lama oleh pemimpin UMNO adalah mesej jelas untuk kita meminggirkan fahaman ekstrim
perkauman dan keagamaan yang bukan saja menggoncang perpaduan yang terbina, malah fahaman ini boleh menjadi duri dalam daging yang meruntuhkan perjuangan parti, lantas akan menyebabkan kita gagal sekali lagi. Maka ayo sedar dan bangkit dari lena demi perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara tercinta, kerana kita mampu lakukannya. Untuk akhirnya, duyung sudah di tangan, perahu sudah di air. Kita telah mengecap nikmat kemerdekaan, namun kita sedar merdeka semata-mata bukanlah penaman impian sebuah perjuangan. Lantas, kita terus melangkah untuk tidak pegun dalam kepompong sedia ada. Sebaliknya, mampu terus berjuang atas semangat nenek moyang kita selama 75 tahun. Bersatu, bersetia, berhikmat, sebagai cogan kata yang sentiasa ditanam di dalam dada. Ayuh saudara-saudariku, sekiranya 21.883 cawangan UMNO di seluruh negara ini bergerak, insya Allah UMNO akan mempunyai kekuatan yang baru untuk memastikan parti ini pada masa akan datang terus relevan. Sebagai sebuah parti yang ingin terus berkuasa, ahli UMNO perlu melihat kekuatan masing-masing dan di samping itu juga menyadari kelemahan dan kekurangan. Maka untuk terus relevan, UMNO tiada pilihan lain melainkan perlu merujuk sejarah, melihat kembali asas perjuangan. Untuk kekal relevan, ayo kita pahatkan tindakan yang mendominan terus bertoleransi. UMNO tunaikan janji perbaiki diri agar bukan hanya untuk PRU yang akan datang, bukan untuk 10 tahun yang akan datang, malah ratusan ribuan tahun UMNO kekal relevan memayungi bangsa negara. Saya doakan kita sentiasa selamat dari wabak COVID-19 yang tengah melanda negara kita ketika ini. Dan buat warga yang telah kembali ke Maha Pencipta, doa kami sentiasa mengiringi anda agar damai dan sejahtera di sisi Tuhan Yang Esa. Percayalah, UMNO akan sentiasa berjuang demi kesejahteraan rakyat dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.